Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang teramat mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman berkenan berangkat menyertai kejohanan terbuka beregu badminton bagi Kelab PIK 2024. Kejohanan berlangsung di PIK Kelab Brakas. Berangkat sama anak-anak dan teramat mulia Yang teramat mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang teramat mulia Pengiran Anak Fatimah Zahra Raihanul Polkiah. Yang teramat mulia menyertai kategori beregu wanita dan beregu campuran. Kejohanan dianjurkan dengan kerjasama Kawasaki dan ahli Kelab PIK. Majlis diteruskan dengan penyampaian hadiah kepada para pemenang. Negara Brunei Darussalam melalui Kementerian Pertahanan menghantar sepasukan misi bantuan kemanusiaan ke Manila, Republik Filipina di bawah operasi Badai Taduh. Upacara pemergian pasukan bantuan kemanusiaan dan bencana diadakan di Pusat Pergerakan Udara Pangkalan Tentera Udara Rimba. Hadir yang berhormat Berhindatu Laila Raja Major Jeneral Bersara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Turut hadir Major Jeneral Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazami bin Paul Hassan, Pemerintah APDB. Seribu kilogram sampah sarap berjaya dikutip semasa kempen kebersihan pesisiran pantai bagi serpihan laut, anjuran Kementerian Keuangan dan Ekonomi serta jabatan-jabatan di dalamnya. Kempen diadakan di Taman Rekreasi Pantai Muara. Menyertai kempen yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Leo bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua. Kempen merupakan inisiatif bagi meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai isu kebersihan di pesisiran pantai yang berpunca daripada serpihan laut terutama sisa plastik. Strok merupakan punca kematian keempat di negara ini. Justru setiap individu bertanggungjawab untuk membantu bertindak bagi mencegah penyakit strok. Gesaan itu dibuat oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Awang Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan pada acara berkaitan Hari Strok Sedunia. Acara diadakan di Taman Rekreasi Jalan Menteri Besar Brakas. Kerjasama daripada semua lapisan masyarakat amat diperlukan, termasuk agensi kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan, NGO, institusi pendidikan, penerbit media, penyelidik, pakar kesihatan, pemimpin masyarakat dan lain-lain. Masyarakat harus memainkan peranan aktif kerana intervensi awal adalah penting untuk mencegah serangan strok. Acara dianjurkan oleh Pantai Jerudong Specialist Centre melalui Pusat Strok dan Pemulihan Neuroscience Brunei. Walkathon meliputi sejauh 1.2 km bagi orang ramai dan 800 meter bagi pesakit strok. Dengan peningkatan umur warga emas dan kesihatan menyeluruh penduduk, pergerakan tanpa rasa sakit dan bebas adalah penting. Penggantian sendi menyeluruh bagi pinggul dan lutut kini menjadi keperluan berbanding prosedur bukan lazimnya. Insiden penggantian lutut di negara ini telah meningkat dengan cepat dari hanya 5 prosedur pada tahun 2000 kepada 74 penggantian lutut menyeluruh dilakukan setiap pada masa ini. Perkara itu dikongsikan oleh pemangku Timbalan Setiausaha Tetap Profesional Kementerian Kesihatan pada Majlis Perasmian Mesyuarat Saintifik kelima. Mesyuarat diadakan di The Empire, Brunei.
Dr. Haji Rafidah binti Haji Garif seterusnya berkata, dengan kemajuan dalam rekaan dan fungsi, indikasi bagi prosedur berkenaan kini meluas kepada para pesakit lebih muda yang mengalami kondisi seperti artritis reumatoid. Dengan perkembangan tersebut memberikan penyelesaian, ia juga menimbulkan cabaran dalam pengurusan ortopedik termasuk komplikasi berhubung prosedur seumpamanya dan implikasi keuangan. Acara termasuk pembentangan ucaptama dan konsultan pakar pembedahan ortopedik Hospital Beacon Malaysia. Mesyuarat dihadiri oleh lebih 300 peserta. These efforts have been duly recognized with the ISCD Dr. for Sekumpulan delegasi terdiri daripada 9 pelajar tahun 9 dan tahun sebelum menyertai program tukaran rangkaian pelajar dan belia Jepun Asia Timur Genesis melalui Kementerian Pendidikan. Delegasi berlepas meninggalkan negara kemarin. Hadir di lapangan terbang Terabangsa Brunei Pengiran Ali Syafi'i bin Pengiran Haji Abbas, pemangku penolong pengarah Ketua Bahagian Hal Ehwal Pelajar Jabatan Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan dan Puan Miura Keiko, Timbalan Ketua Misi Kaunselor di Kedutaan Jepun di negara Brunei Darussalam. Program yang diadakan sehingga 4 November itu bertujuan memupuk kerjasama antara Jepun dan negara-negara ASEAN dalam menyokong matlamat pembangunan mampan SDGs. Program turut menyediakan peluang pembelajaran selain mengukuhkan lagi hubungan rapat dan kerjasama antara negara Brunei Darussalam dan Jepun. $250 ahli Persatuan Wanita Gabungan Majlis Wanita Negara Brunei Darussalam menyertai Majlis Khatam Al-Quran sempena sambutan Hari Puja Usia ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri. Hadir Datin Hajah Dayang Siti Hajar binti Pihinawan Kaisri Setia Datuk Paduka Haji Awang Muhammad Yusof yang di-Pertua Majlis Wanita Negara Brunei Darussalam dan Datin Paduka Hajar Suraya Noraidah binti Abdullah yang di-Pertua Penjuru. Majlis berlangsung di Masjid Suri Sri Begawan Raja Pengiran Anak Damit, Kampung Manggis, Madang. Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Tanah Jambu mengadakan Majlis Khatam Al-Quran Gabungan Jemaah Tadarus Al-Quran Subuh, Kelas Al-Quran Dewan Muafakat Peladang Kampung Tanah Jambu dan Kelas Muslimah Masjid Kampung Tanah Jambu. Majlis diadakan di sebuah restoran di Kulab. Majlis seumpamanya antara lain bertujuan mengangkat martabat Al-Quran di samping mengeratkan silaturahim antara peserta khatam dan menjadi pemangkin untuk terus mendekatkan diri dengan Al-Quran. Pusat Dakwah Islamiah melalui Pejabat Unit Dakwah Daerah Belait mengadakan lawatan dakwah khas ke Rumah Panjang Teraja Daerah Belait. Lawatan bertujuan mengeratkan silaturahim dan mengembangkan ajaran agama Islam serta memberikan bimbingan Islam kepada penghuni mu'allaf di rumah panjang berkenaan. Mudah-mudahan hasil kunjungan ini dapat membuka hati mereka dan menjetik hati mereka itu bagi mereka yang bukan beragama Islam melihat bagaimana tindakan dakwah selaku penyebar dakwah Islam itu sendiri. Pendaftaran bagi mendapatkan keputusan peperiksaan pemilihan calon ke Sekolah Arab PCKSA tahun 1445 Hijrah bersamaan 2024 melalui perkhidmatan pesanan ringkas SMS telah dibukakan. Bahagian peperiksaan Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Agama memaklumkan calon ibu bapa atau penjaga yang ingin mendapatkan keputusan peperiksaan tersebut boleh mendaftar melalui perkhidmatan SMS mulai hari ini 28 Oktober pukul 10 pagi dengan menaip KHEU jarak, REG jarak, nombor pusat peperiksaan jarak, nombor indeks calon dan hantar ke 888-5555 bagi pelanggan DST, 38666 bagi pelanggan progresif Sendirian Berhad atau 39966 bagi pelanggan Imagine Sendirian Berhad. Sukan. Lebih 300 peserta menyahut cabaran dengan menyertai Discover UBD Challenge 2024. Cabaran berjalan kaki itu menggalakkan peserta terlibat dengan persekitaran kampus secara bertanggungjawab.
Hadir Dayang Haji Nur Ashikin binti Haji Johari Setiausaha Tetap Kemasyarakatan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Discover UBD Challenge 2024 memberi peluang kepada pelajar, alumni dan orang ramai untuk berhubung, meneroka dan mengetahui perkembangan terkini kampus. Pada kutipan acara itu, 10% disumbangkan kepada Dana Wakaf Universiti Brunei Darussalam UBD. Kembali ramai bersama dengan Rukian Sokonnya Majlis Perundingan Kampung Lamunin dengan kerjasama Biro Belia dan Biro Ekonomi menganjurkan Pesta Lakanon Lamunin 2024. Pesta diadakan di Pusat Kemasyarakatan Dataran Kong 3, Kampung Lamunin, Daerah Tutong. Antara aktiviti yang diadakan, acara riadah berbasikal sejauh 24 km bermula dan berakhir di Pusat Kemasyarakatan berkenaan. Menyertai riadah Awangku Arif Anwar bin Pengiran Haji Ahmad, pemangku pegawai Daerah Tutong. Gerai-gerai jualan juga disediakan disertai oleh lebih 20 pengusaha tempatan. Kejohanan Liga Super Sepak Takraw Tahap 2024 membuka tirainya kemarin. Perasmiannya berlangsung di Kompleks Sukan Sungai Kebun. Kejohanan dianjurkan oleh Persatuan Sepak Takraw Brunei Darussalam dengan kerjasama Jabatan Belia dan Sukan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Perbadanan Taib selaku penaja utama Liga. Kejohanan akan berlangsung selama 6 minggu dengan mempertandingkan 3 acara melibatkan 20 pasukan bagi acara regu terbuka, 5 acara hub dan 12 pasukan dalam acara kuadran bawah 23 tahun. Acara Kick for Joy diadakan bagi mewujudkan pengalaman bola sepak yang menyeronokkan untuk kanak-kanak dengan sindrom Down sempena Bulan Kesedaran Sindrom Down. Dianjurkan oleh Kelab Bola Sepak B-Champs dengan kerjasama Persatuan Sindrom Down Brunei ABOL. Acara berlangsung di Arena Futsal Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah, Berakas. Hadir Awang Haji Muhammad Rosfazilah bin Haji Yusli, pemangku pengarah Belia dan Sukan. Acara dirancang untuk menyediakan persekitaran yang menyeronokkan dan mesra bagi kanak-kanak pelbagai keupayaan untuk bermain bola sepak, membina keyakinan diri dan merasai sokongan daripada komuniti.